ke orang semua, selamat bertemu kembali. Okay, hari ni kita menuju ke Lois Selatan 1. So hari ni kita syuting dekat sana, di mana dekat sana semua orang menunggu kita. Kita akan buat demo masakan nasi Arab mandi. So jadual saya hari ni memang sangat penuh, sebab pagi tadi saya dah hantar makanan dekat Hospital Jasir Melaka, and then saya terus shoot ke Lois Selatan pula. So nanti kita tengok apa kita punya resepi, ingredient untuk masakan nasi Arab mandi tu. Okay, jangan lupa subscribe, share dan komen. Okay, okay, kita dah sampai dekat destination kita. So kita akan masuk ke dalam jumpa kita punya orang. Okay, Mille pas, jou jou jou, jou jou jou. Okey, baiklah. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita punya nasi Arab mandi hari ni. Yang ni tahu tak pun dah? Kalau dah tahu ni memang lampau dah kan? Dah berapa tahun? 50 tahun masak kan? Okey, ayam kita perlukan setengah ekor. Bahagian dada dengan bahagian peha. So kita potong dua je lah untuk kalau macam ni. Lepas tu kita perlukan saffron, lebih kurang dalam setengah cangkir teh, ataupun kalau tak ada saffron, kalau kat sini kita perlukan pewarna saja. Okey, macam saya memang sebab kita jual pun murah, so kita gunakan pewarna saja. Sebab dia rasa tak efek sangat sebenarnya. Okey, lepas tu kita perlukan ketumbar, jintan kasar, lebih kurang 1 sudu. Okey, yang ni bunga lawang, lebih kurang dalam 5 kuntung macam tu. Yang ni tahu apa ni? Pelaga, tahu pun. Pelaga lebih kurang dalam 6 biji. Lepas tu yang ni? Ketumbar. Okey, ketumbar lebih kurang dalam 1 sudu. Yang ni? Jintan putih ataupun jintan manis. Yang ni pun kita perlukan setengah sudu. Yang ni kalau dalam masakan, kalau tahu kenapa kita kurangkan? Rasa dia agak kuat kan. So yang ni memang kita kalau masak memang kurangkan. Yang ni dua ni boleh lebih. Okey, yang ni siapa tahu ni? Selain daripada daun salam? Okey, daun bay. Lepas tu kalau dekat kampung ada satu daun kita bawa ulang. Bukan dengan burung. Satu lagi, saya lupa nama dia. Yang tu dikeringkan dan kita buat masakan. Okey, lepas tu kita perlukan bawang putih 3 ulas. Lepas tu yang hari ni kita guna bawang Holland sebab saya nakkan maniskan Holland tu. Kalau macam dekat kalau tak dapat bawang Holland, macam kita prefer bawang rose. Bawang rose dalam 3 biji, 4 biji pun boleh. Kalau tak dapat bawang rose, bawang besar pun boleh lah. Tapi sebenarnya bawang rose dengan bawang Holland lah yang manis. Bawang besar tu biasa kita untuk sambal Okey, itu bahan-bahan untuk nasi. Untuk lauk dia nanti kita akan okey, tapi jangan lupa kalau tak ada ni mesti tak jadi nasi. Kenapa? Dah tak seberas kan macam mana tak jadi nasi kan. So kita guna basmati. Yang ni kita lebih kurang dalam 500 gram. Okey, 500 gram kalau basmati untuk lebih kurang dalam 6 orang ataupun 7 orang makan. Dia berbeza dengan beras biasa. Dia muai sikit lah yang ni. Okey. Okey, hari ni saya tak nak masak seorang. Saya nak volunteer, siapa yang nak tolong saya.
okey. Istimewa sikit. Sebab kalau dengan saya nanti dia dapat ilmu tu lebih. Dia boleh bisik-bisik. Apa rahsia? Baik, volunteer. Siapa nak kat sini? Nanti kita boleh kecil. Makcik ke siapa nak panggil ni? Itulah saya panggil. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Tu nanti kita tanya. Nanti kita tanya nanti jawab. Sini, kita masak sama-sama. Hari ni kita kolaborasi. Tapi nanti kita nanti kita tukar lah okey. Okey. Untuk first ni yang ni beras ni kita perlu rendam dulu sebab kita nak dia kembang. Lepas tu satu lagi supaya sukatan air dia tu tak lari. Sebab bila beras mati dia lebih kurang macam pulut. Bila kita terus masak, dia tak kembang secantiknya. Macam pulut pun sama. Kalau pulut kita kena rendam supaya kita masak tu dia kembang. Dia cukup air dia. Kalau beras biasa nak rendam boleh, tak rendam pun boleh. Sebab kalau beras biasa tu kalau kita rendam air dia jangan lebih. Kalau satu cawan beras, satu cawan air dia. Kalau tak rendam tu kita kena lebih lah. Biasa kita pakai tangan kan. Okey. So bahan yang belum saya sebut sebenarnya ni selain daripada minyak oil ni, kita boleh guna minyak zam-zam. Minyak zaitun. Dah salah pula. Minyak zaitun. Tapi kalau kata sinonim dengan masakan Arab ni, minyak zaitun lah yang paling elok kan. Tapi minyak zaitun kadang kita nak cari pun susah kan. So kita guna minyak yang ni. Okey, saya panggil ibu boleh? Okey, kita minta ibu potong kita punya bawang. Okey. Yang tajam. Semua tajam. Nak bunuh orang pun boleh. Ini potong bulat je bang? Potong macam biasa. Kalau boleh Potong bulat saja. Potong apa ni? Belah dua, lepas tu potong halus. Potong halus Okey, saya potong bawang putih. Baik-baik jari kalau yang anak dara tu jaga jari. Sekarang tak laku kan. Daripada 10,000 kan tinggal 5,000 kan. Okey. Kita tunggu ibu sekejap. Okey. Tapi sebelum tu saya yelah dah panggil kat sini kan kita tak tahu nama ibu siapa. Asma. Okey, saya panggil ibu Asma ya. Okey, ibu Asma pegangkan dulu. Okey. So kita panaskan kuali kita untuk kita panggil. Okey. Kita panaskan kuali kita, kemudian kita masukkan minyak kita. Minyak apa tu dek? Kalau dapat minyak zaitun, guna minyak zaitun. Kalau tak dapat, yang ni banyak kat pasar raya. Boleh sebarangan. Tapi kalau nak sedap dia extra virgin. So dia macam manis sikit. Okey. So bila dah panas, bolehlah kita masukkan kita punya rempah tumis. Dah panas belum? Okey. Minyak sapi dalam nasi Arab jangan pakai. Memang dilarang. Dilarang sebab rasa dia akan jadi nasi biryani nanti. Sebab tu dia akan timbulkan rasa dia punya minyak. Okey. So bila dah panas, kita masukkan kita punya rempah tumis. Tak berbunyi, tak panas. Sebab angin. Minta tolong tutupkan. Okey, kemudian kita masukkan bawang kita ni tadi. Bawang putih dengan bawang
Olen. Okey, kemudian kita masukkan rempah kita, ketumbau jintan dengan jintan manis. Yang ni kita perlu sangai dulu. Okey, kita sangai ikut ikatan kita tadi, lepas tu kita blender kering lah. Kalau untuk yang tu. Okey, kita dah masukkan. Kemudian kita masukkan air lebih kurang untuk 3 cawan. Okey. Jangan bagi cawan yang godang-godang tu. Okey. Cawan lebih kurang kalau yang macam yang kecil yang biasa cawan. Cawan teh boleh. 3 cawan lebih kurang. Okey. Kemudian kita masukkan ayam kita ni. Okey, tak apa, kita masukkan terus sebab kita nak bagi dia mendidih dengan ayam ni supaya time kita tu sebenarnya dia tak payah tunggu mendidih, tak apa, sebab bila dia sebati macam kalau kita masak sup sebenarnya berbeza. Perasan tak dekat kedai kita makan sup dia power sikit, dekat rumah kita masak macam rasa bawang manis dia tentang air. Tahu tak kenapa? Sebab kita lebihkan kepada rebusan ni sebab dia rebus lama. Itu beza dia. Sebab kadang-kadang ada kedai tu dia nak jual petang atau malam, pagi dia dah masak. Biarkan api kecil. Sebab tu kalau tak percaya, buat sup daging ataupun sup tulang, buat daripada pagi, makan malam. Confirm sedap. Tu beza dia, rahsia dia lah. Dengan saya tak boleh bagi tahu lah. Okey, tutup bagi dia ni. Okey, dalam packaging tu kita ada bekalkan semua bahan. So mana yang saya terangkan bahan-bahan apa semua ada dalam tu. Okey. Yang ni kita pati ayam. Kalau nak masak sendiri, kalau yang sukatan sendiri, kalau tak nak beli yang base yang dah siap ni, kip tak boleh. Pati ayam sebut. Dia rasa dia beza sebab yang kip tu dia lebih masin tau. Ni pati ayam dekat pasar raya ada. Pati ayam yang sebut tu yang no apa sini. Okey, kita masukkan. Yang ni sukatan dia kalau sudu makan tu lebih kurang 4 sudu. Okey, yang saya bagi sukatan ni kena ikut follow dia punya sukatan sebab untuk setengah kilo. Okey, kalau macam misal kata nak buat lebih, nak buat sekilo, so mana kalikan dengan 2 lah. Okey. Okey, baiklah, bila kita tengok kita punya ayam ni dah separuh masak, dah mendidih, so kita boleh angkat ayam dia. Okey, kita minta ibu angkat ayam dia. Okey. Okey, kita asingkan ayam dia dulu dah separuh masak, boleh angkat. Kalau itu tak cukup, boleh bos. Okey. Kemudian bolehlah kita masukkan kita punya beras. Beras ni sikit. Mana terus? Okey, sekejap kita keluarkan air beras tu. Okey, masukkan bu. Okey. Macam biasalah air dia tu jangan masukkan sebab kita dah sukat kita punya air tadi. Okey, kita masukkan beras ni tadi sukatan dia 500 gram. Okey. Okey, kacau rata. Kemudian kita masukkan balik kita punya ayam ni tadi. Okey. Tadi separuh masak kan? So kita nak bagi dia masak betul-betul, kita masukkan dekat beras kita.
Okey. So kita biarkan dia masak, betul-betul masak lah. Okey, jangan lupa tutup. Tak tutup kan tak masak nasi kita. Okey, ibu jangan lupa daun salam kita. Kita masukkan dia sekali dengan beras kita, okey? Okey. Okey, baiklah, setelah nasi kita dah hampir kering macam ni, so kita masukkan kita punya pewarna kita ataupun zafran. Okey. So kita taburkan macam ni, okey? Okey, kemudian kita tutup bagi dia betul-betul sebatilah dia punya warna tu supaya tak ada sebut-sebut lagi. Okey, baiklah, seterusnya kita akan buat kita punya dalca. Okey, dalca yang kita buat ni tak sama dengan dalca yang kita makan dengan nasi biryani. Sebab dalca yang ni kita nak orang kata light-light je, ringan. Sebab nasi kita tadi dah ada cukup bahan dia. So kita nak naikkan rasa garam dia macam tu je. Okey, so bahan-bahan yang kita perlukan ialah air, minyak ni tadi zaitun ataupun oil yang kita guna ni. So kita perlukan kacang buncis, lebih kurang dalam 6 ke 7 ke pun boleh. Lepas tu bawang Holland sebiji, 4 ulas bawang putih. Kita perlukan lada hijau lebih kurang dalam 4 biji. Okey, sebatang carrot. Lepas tu kita perlukan kacang dal ni lebih kurang dalam 5 ataupun 6 sudu. Lepas tu kita perlukan rempah kari. Kita perlukan garam dan juga santan. Santan kita perlukan lebih kurang dalam 6 sudu ke 7 sudu. Tak perlu banyak Okey, kita panaskan kita punya minyak dulu. So yang ni agak-agak lah minyak dia. Tak perlu banyak kan? Secukupnya. Jangan terlalu banyak. Jaga kesihatan kan. Okey, kita minta ibu kacau. So kita masukkan bawang kita. Okey, kita kacau bagi dia layu. Bagi dia layu sekejap. Ya. Okey. Rahsia masak kari ni, ada orang bancuh, ada orang tak bancuh, betul? Siapa yang tak bancuh? Ada. Bagus. Sebab kalau kita bancuh, kita nak masakkan itu lama. Nak garingkan itu lama. So bila kita masukkan ni, kita gaul sekejap je. Tu beza dia. Okay, so kita masukkan rempah kari. Kita masukkan air sikit untuk kita larutkan kita punya rempah. Okey. Kemudian kita masukkan kita punya kacang dal. Ni kacang dal kan? Betul kan? Bukan kacang kuda kan? Jangan masuk kacang kuda pula. Nak buat pun dalca kan? So kita tambah air, bagi dia banyak, bagi dia sebati, bagi secukupnya lah supaya tak kering. Okey, kemudian kita masukkan kita punya garam. Okey, garam secukup rasa lah, jangan terlebih masin. So kita masukkan sikit dulu, nanti bila dah empuk baru kita rasa dia punya rasa cukup ke tak. Okey, bolehlah kita tutup. Macam mana tutup ni? Tutup. Okey, kita bagi dia empuk. Okey, kita tunggu seketika. Okey. Okey, baiklah, lepas kita tengok kita punya kacang dal kita dah empuk. Okey, bolehlah kita masukkan kita punya carrot dan juga kacang buncis untuk kita empukkan seketika. So lada hijau ni kita ubur kedian sekali So kita bagi dia empuk dulu.
beza dia boleh nak guna kacang panjang. Ni tips lah. Kalau kita guna kacang panjang, bila contoh kita masak untuk makan hari, benda tu lebih. Bila nak makan malam, benda tu dah kecut. Betul, kacang panjang. Tapi kalau kacang buncis, dia sampai malam tu dia mesti nampak cantik lagi lah. Itu beza dia. Saya kalau catering rumah kahwin pun memang saya akan guna kacang buncis. Saya tak guna kacang panjang. Lepas tu kalau macam kenduri kahwin, saya tak gemar guna terung. Sebab terung. Okey, baiklah, selepas kita tengok kita punya carrot dengan kacang buncis kita dah empuk, bolehlah kita masukkan kita punya lada hijau, okey? Okey. Okey, baiklah. Terima kasih pada ibu tadi sebab tolong saya masak untuk dua menu. So, saya open. Siapa yang lagi nak belajar buat salad dengan saya? Matt sini. Volunteer. Okey. Matt, ibu boleh? Siapa? Mana-mana pun boleh. Okey, silakan. Okey. Kita nak buat salad. Okey, kita tengok bahan yang kita perlukan untuk buat salad ni. Kita perlukan daun salad. Yang ni anggaran lah sebab ni saya ambil satu buku tapi kita tak guna semua. So kita guna dalam 5-6 line. Lepas tu kita perlukan limau sambal. Seelok-eloknya guna lemon. Lemon kita perlukan sebiji. So hari ni kita tak ada lemon, so kita gunakan limau sambal lebih kurang 6 biji. Kita perlukan yang ni apa ni? Kena tomato yang kita potong dadu. Lepas tu yang ni adalah timun. Timun kita potong dadu. Macam saya guna timun Jepun. Okey, timun Jepun dia rangok. So kita ambil timun Jepun lebih kurang sebiji lah untuk 6 orang makan. Lepas tu kita perlukan garam. Okey. Okey, sila Bu. Sebelum tu kita perlu potong salad kita. So saya kat sini guna 3 helai saja. Kita minta ibu potong salad. Mana pisau kita? Ibu potong salad sesuka hati ibu. Kalau nak cencang ke cencang lah. Tapi tak cantik dah cencang kan. So kita potong dia panjang-panjang. Kalau kita kat rumah potong dua dulu. saja kan. Potong dua dulu panjang. Okey, so tindihkan dia. Okey, potong panjang-panjang. Halus Bu. Halus. Kan salad kasar-kasar kan tak sedap pula kan. Okey. Tangan tak perlu. Okey. Tengok sopan di ibu. Oh, berpengalaman ni. Berapa tahun Bu? Masak ni? Rasa-rasa berapa tahun? Ke lepas kahwin je baru start masak? Masak selepas biasalah kita kan bila berpatah tu baru nak masak. Okey. Masa makan tu berapa Bu? Ibu kata muda dia kahwin. Okey, yang ni kita masukkan dalam ni dulu. Setelah kita potong. Okey, kemudian ibu masukkan timun. Masukkan semua. Okey, timun kita. Kemudian masukkan tomato. Okey. Kemudian ibu perahkan dulu limau kat dalam mangkuk ni. Sebab kita nak asingkan dia punya biji. Perah dalam mangkuk dulu. Okey. Seleloknya lemon sebab lemon dia sedap tau. Dia punya masam pun dia tak lain. Dia tak terlalu masam. Okey. Sementara kita tunggu ibu. Okey, selesai. Okey, tuangkan air limau tu tadi ke dalam
kita punya salad tu. Sepatutnya kita pakai Ah, tapis. Tapi kita jangan masukkan biji dia. Oh, kita tapis, kalau ada tapis bagus ni kan? Sebab kita datang 4 orang tak cukup dengan peralatan kan. Okey, dah masukkan semua. Kemudian kita masukkan garam secukup rasa. Jangan banyak nanti masin. Okey, so sikit je. Dalam lebih kurang setengah camca teh. Okey, ibu gaul semua sekali ibu. Okey, sekarang kita Carrot tak masuk dia. Apa dia? Carrot. Carrot tak payah. Kena diet boleh makan. So, ini salad dia lah. okey, dah. Bagi spicy. Sebab nanti kan garam tu tak ni kan. Okey, so inilah salad dia. So nanti kita akan hidangkan bersama-sama dengan nasi kita lah. Okey. Ya, selesai. Okey korang, so inilah hasil dia, nasi Arab mandi yang kita buat hari ni prosesnya. Okey, so kita ada 3 lauk dan juga nasi Arab dia. So kita akan review pada ibu-ibu untuk rasa nasi ni. Mille paps, jou, 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 jou. Mille paps, ах, как вкусно, ням, ням, ням. Mille paps. Cubalah resipi ni dekat rumah, okey? Memang terbaik. Yeah.